Bertemu kembali. Dewan Negara diberi maklum pemantauan teknikal berupaya memastikan keselamatan serta kerahsiaan data privasi negara terus dilindungi daripada tersebar kepada negara luar yang mempunyai kepentingan tertentu. Untuk laporan penuh langsung ke Parlimen bersama Atika Maktar, silakan. Baik, Farhatus, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama Cyber Security Malaysia komited melindungi data privasi negara. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ning Chin memberi jaminan itu turut memaklumkan kementerian juga mempunyai strategi dalam mengawal sebarang ancaman cyber. Dan sekiranya kami menerima bukti yang kukuh menunjukkan bahawa sesuatu teknologi, sesuatu aplikasi, sesuatu peralatan adalah tidak selamat, kerajaan akan mengambil tindakan secara cepat untuklah menghentikan ataupun blok aplikasi tersebut. Tetapi sehingga kita menerima bukti yang kukuh, kami tidak akan ikut langkah-langkah negara lain kecuali kita sendiri mendapati bahawa memang ada bukti yang kukuh. Baik, seterusnya pendirian Kuala Lumpur jelas dalam konflik Israel-Palestin dan akan terus menyuarakan perjuangan hak rakyat Palestin dalam mencari penyelesaian terbaik. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Al-Amin memaklumkan usaha berterusan diterjemah melalui sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan yang dilaksanakan setiap ketua-ketua perwakilan negara. Pendirian Malaysia itu juga jelas tidak akan menjejaskan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain sekaligus memperlihatkan pendekatan prinsip negara dan hak berdaulat dalam menyatakan pendirian tanpa tekanan. Usaha dan rundingan yang dijalankan oleh Malaysia serta negara-negara dunia lain di pelbagai platform pertubuhan antarabangsa ini, Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan kemanusiaan, yakni Humanitarian Truce Agreement, untuk menghentikan pertempuran selama 7 hari dan pembebasan sekurang-kurangnya 100 orang tebusan oleh Hamas yang ditahan di Gaza dan 240 orang tahanan Palestin yang telah dibebaskan oleh Israel pada 24 November yang lalu. Malaysia juga katanya akan terus mempergiatkan interaksi dengan semua negara sebagai usaha mewujudkan kefahaman serta kesedaran yang lebih menyeluruh terhadap isu tersebut. Kementerian Kesihatan KKM melalui agenda Nasional Malaysia Sihat sentiasa proaktif meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu kesihatan. Ini termasuk penyakit tidak berjangkit NCD seperti tekanan darah tinggi, kencing manis dan kolesterol tinggi. Di bawah agenda Nasional Malaysia Sihat Fasa 1, penyebaran literasi kesihatan dan kesedaran mengenai kepentingan pemeriksaan kesihatan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa. Yang kedua adalah program pemangkasaan kesihatan dalam komuniti melalui Wellness Hub dan ejen kesihatan komuniti My Champion yang terdiri daripada sukarelawan Combi, Kospen, Ikon Gigi, Duta Kenali Ubat, Wakil Kesihatan Kampung dan ahli panel penasihat. Yang ketiga adalah program temu seru ataupun outreach melalui Wellness on Wheel WOW yang meliputi 623 lokaliti komuniti di seluruh negara, dan yang keempat adalah program promosi kesihatan melalui media. Dalam masa yang sama, Dewan terus diberitahu program pengurusan berat badan iFit and Eat Right menerusi inisiatif intervensi kesihatan yang dilaksanakan di 30 hub kesihatan di seluruh negara. Merekodkan 9,031 klien berjaya menurunkan berat badan setakat ini. Di bawah inisiatif itu juga, intervensi perkhidmatan berhenti merokok turut merekodkan sejumlah 4,846 klien yang berjaya berhenti merokok, dan akhir
sekali Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT sentiasa meminimalkan projek yang dikategorikan projek lewat jadual maupun sakit. Sehubungan itu, pemantauan prestasi dilaksanakan terhadap projek yang bermasalah. Malah, kontraktor yang terlibat juga bakal dikenakan tindakan tata tertib termasuk penalti dan disenarai hitamkan sekiranya gagal mematuhi obligasi kontrak. Ketika memaklumkan perkara ini ke pengetahuan Dewan Negara, Timbalan Menteri Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan ketika ini terdapat 1 projek perumahan awam melibatkan projek perumahan rakyat PPR dan 3 projek sakit dalam pemantauan. Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian dan Jawatankuasa Contract Coordination Panel CPP. Yang kedua, penilaian dan pemantauan berkala akan dilaksanakan ke atas prestasi projek. Selain itu, pelaksanaan langkah pemulihan atau penamatan kontraktor sedia ada akan dibuat sekiranya perlu. Bagi menerangi isu-isu di luar kawalan, Kementerian pemantauan secara berkala juga turut dilaksanakan selain penyelarasan bersama pihak berkuasa negeri serta agensi pusat seperti unit penyelarasan pelaksanaan ICU JPM. Setakat ini saja perkembangan yang dapat saya berikan dari Parlimen, dari Sungai ke Senggara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali kepada Farah Hatul untuk perkembangan berita seterusnya. Silakan Farah.